Selamat siang dan ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus, satu channel yang seru membahaskan persoalan matematik secara tajam, tuntas dan terpercaya. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini ialah kita ingin melukis graf fungsi kubik. Fungsi kubik. Baik, apa itu fungsi kubik? Baik, fungsi kubik ialah satu fungsi di mana pemboleh ubah tertinggi bagi X ialah 3. Jadi kita lihat contoh yang Om tulis ni, ini adalah fungsi kubik. Kenapa fungsi kubik? Sebab kita tengok pemboleh ubah X dia, okey, dia punya power yang tertinggi ialah 3. Okey, kalau power yang tertinggi bagi pemboleh ubah X ialah 3, maka kita panggil fungsi ini sebagai fungsi kubik. Yang semalam kita telah belajar tentang fungsi kuadratik di mana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah X ialah 2 dan sebelum tu ialah fungsi linear di mana kuasa pemboleh ubah tertinggi bagi X ialah 1. Jadi kita terus aja. Baik, untuk fungsi kubik, bentuk graf dia pelbagai. Dia bergantung kepada fungsi itu sendiri. Tetapi yang paling biasa ialah bentuknya seperti yang Om tuliskan di kertas ini, iaitu bentuk yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan dia ada lagi bentuk-bentuk yang lain bergantung kepada fungsi yang diberi. Baik, kalau graf fungsi kubik, okey, dia biasanya melalui satu titik yang dipanggil titik lengkuk balas atau lebih mudah lagi kita panggil titik belok. Okey, apa maksud titik lengkuk balas atau titik belok? Titik lengkuk balas atau titik belok ialah satu titik di mana pada ketika itu berlakunya perubahan kecekungan graf. Dia punya concavity dia berubah. Tak kiralah daripada cengkung ke atas berubah kepada cengkung ke bawah atau daripada cengkung ke bawah berubah ke cengkung ke atas. Okey, apa maksud cengkung? Okey, cengkung ialah, okey, lihat apa yang Om tulis ini. Kalau yang macam ini, okey, kita panggil dia yang melalui titik minimum ni. Okey, kita lihat daripada fungsi dia menurun hingga dia menaik. Okey, mula-mula dia menurun, dia menaik. Ini kita panggil cengkung ke atas. Cengkung ke atas. Atau kita panggil dalam bahasa Inggerisnya concave up. Okey. Ini kita panggil cengkung ke atas ataupun concave up. Apa maksud pula cengkung ke bawah? Cengkung ke bawah ialah seperti ini. Okey, katakanlah kita ada graf ni. Mula-mula kita lihat graf bagi fungsi itu dia menaik. Kemudian dia menurun. Okey, melalui satu titik maksimum. Jadi bila dia mula-mula dia menaik, dia menurun, ini kita panggil cengkung ke bawah. Okey, atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil concave down. Okey. Jadi tolong bezakan cengkung ke atas dan cengkung ke bawah. Cengkung ke atas daripada fungsi menurun menaik. Kalau cengkung ke bawah daripada fungsi menaik, dia menurun. Okey, jadi titik lengkuk balas atau lebih senang kita panggil titik belok lah. Okey, titik belok ialah berlaku pada saat pada ketika itu berlakunya perubahan kecekungan graf. Okey, kita tengok graf ni. Okey, mula-mula dia fungsi dia naik, kemudian dia turun. Okey, pada titik lengkuk balas, dia ubah pula cengkung. Dia turun, kemudian dia naik. Okey. Dia naik, dia turun. Sampai titik lengkuk balas, dia ubah kecekungan dia. Kemudian dia turun, kemudian dia naik. Jadi pada titik ini berlakulah perubahan kecekungan graf. Okey. Kita tengok graf yang nombor 2. Mula-mula dia turun. Okey, kemudian dia naik sedikit. Sampai titik lengkuk balas. Sampai titik ni berlakulah perubahan kecekungan graf. Di mana lepas tu dia naik, kemudian dia turun. Jadi ini
kita panggil titik lengkuk balas atau titik belok. Jadi bentuk graf bagi fungsi kubik, okey, terdapat dia melalui satu titik yang dinamakan titik belok. Titik belok. Okey, dia sampai sini dia naik, dia turun, dia belok. Sampai sini dia ubah cekung, dia turun, dia naik. Okey, begitu juga seterusnya. Jadi bentuk graf boleh yang ini, boleh yang ini, dan dia ada satu lagi bentuk graf yang biasa yang maksud Om yang biasa terdapat bagi fungsi kubik. Okey, bentuk yang ketiga ni. Di mana titik lengkuk balas dia di sini. Okey. Titik lengkuk balas di sini maksudnya yang ini dia concave down melalui titik maksimum. Ini kita panggil titik maksimum. Titik maksimum. Tapi kita panggil titik maksimum lokal. Okey. Sebab kenapa kita kata lokal? Kawasan sini saja dia maksimum. Mungkin graf ni dia jalan lagi, kemudian dia naik, okey dia turun lagi. Mungkin dekat sini ada lagi titik maksimum. Jadi sebab ini kat sini kawasan sini saja kita panggil titik maksimum lokal. Dan bila dia sampai sini, sampai titik belok ni dia ubah cengkung. Okey. Kemudian dia turun, dia melalui lagi satu titik minimum. Yang ini kita panggil titik minimum lokal. Titik minimum tempatan. Okey, kenapa sini tempatan? Mungkin graf ni dia pergi sini, dia turun bawah, okey dia naik balik. Mungkin dekat sini ada lagi titik minimum dia. Jadi kita kata titik minimum lokal, tempatan maksudnya kawasan sini je dia minimum. Okey. Ataupun bentuk graf fungsi kubik ada yang macam ni juga. Okey, kalau yang ni daripada cengkung ni, cengkung ke atas, turun, terus daripada cengkung ke bawah, lalu titik belok, kemudian cengkung ke atas. Yang ini pula terbalik. Daripada cengkung ke atas ni sampai titik belok, kemudian dia cengkung ke bawah. Jadi dia banyak possibility lah bentuk graf bagi fungsi kubik ni. Jadi bila kamu buat ataupun kamu lukiskan fungsi kubik, mungkin kamu dapat bentuk yang ni, bentuk yang ni, bentuk yang ni atau bentuk yang ni. Okey. Bergantung kepada graf fungsi yang diberi. Okey, jadi sebenarnya ini sebagai tambahan saja. Mungkin bila kalian naik ke peringkat yang lebih tertinggi lagi, kalian akan nampak titik lengkuk balas. Okey, Om suka panggil titik belok lah. Titik belok, titik belok, titik belok, titik belok. Dan bentuk graf dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dan ada yang dia kata titik belok pegun. Yang ni kita panggil titik belok pegun. Ini pun titik belok pegun. Yang dekat sini dia tak panggil titik belok pegun. Dia panggil titik belok tak pegun. Okey. Yang ini pun dia panggil titik belok tak pegun. Itu peringkat yang lebih tinggi lagi lah kalian akan belajar. Cukup untuk kalian tahu bagi iaitu graf bagi fungsi kubik sama ada yang ni atau yang ini atau yang ini atau yang ini. Dan cukup tahu bahawa untuk fungsi kubik dia melalui satu titik belok. Okey, kita tengok graf ni dia melalui titik belok, ni titik belok. Untuk graf ni dia melalui titik belok, ni titik belok. Untuk graf ni dia melalui titik belok di sini. Kemudian dia pusing balik. Kemudian graf yang ni ini titik belok. Cukup tahu bahawa untuk fungsi kubik dia melalui satu titik belok. Kalau semalam tu kuadratik dia melalui satu titik minimum atau melalui satu titik maksimum. Jadi kita back kembali apa yang kita nak fokus kepada materi kita hari ini, iaitu ingin melukis graf bagi fungsi kubik. Jadi seperti biasalah, okey, pertama-tama kalinya, okey, untuk melukis fungsi kubik kita kena mesti ada jadual nilai. Okey, mesti ada satu jadual nilai. Kita lengkapkan jadual nilai dahulu sebelum kita melukis graf. Jadi kita tengok dalam soalan Om ni dia dah beri interval dia daripada negatif 3 hingga 3. Daripada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Interval biasanya diberi. Okey? Jadi jangan takut, biasanya diberi. Jadi cara untuk kita melengkapkan jadual nilai ini seperti biasalah. X negatif 3 kita masukkan ke dalam fungsi kubik X negatif 3.
Jadi lebih baik anda menggunakan kalkulator lah supaya tidak berlaku kesilapan. Okey, sekarang masukkan dalam fungsi ni dengan menggunakan kalkulator. Negatif 3. Jadi 12. Okey, tekan 12. Kemudian tolak. Bila negatif, elok buat kurungan lah. Kurungan, negatif 3, tutup kurungan. Kemudian kita kuasa 3. Ini kuasa, okey, 3. Okey, kita tengok jawapan dia ialah 39. Okey, kita lengkapkan dalam jadual nilai. Kemudian yang kedua, negatif 2. Jadi 12 tolak kurungan negatif 2 kuasa 3. Dapat berapa tu? 20. Okey, masukkan dalam jadual. Next, negatif 1. 12. Okey, ini ada tolak ya. Tolak kurungan negatif 1. Tutup kurungan kuasa 3. Kita dapat 13. Masukkan dalam jadual. Kemudian kosong. Okey, kalau pelajar yang dah tera, dia tak payah guna kalkulator lah. Sebab kosong, kuasa 3 kosong. 12 tolak kosong, jadi jawapannya ialah 12. Kemudian 1. Okey, 12 tolak 1, 1 kuasa 3. Okey, dapat 11. Okey, kemudian 2. 12 tolak 2. 2 kuasa 3. Dapat, okey, semula itu 122. Silap kita buat sekali lagi. 12 tolak 1 kuasa 3. 1 kuasa 3. Dapat 11. Kemudian yang terakhir 12 tolak 3. 3 kuasa 3. Jawapannya ialah negatif 15. Okey, jadi kita punya jadual nilai telah lengkap. Jadi bila telah lengkap, okey, langkah yang kedua kita pergi ke membina graf. Jadi nak membina graf, kita kena ada apa? Sumbu X, sumbu Y. Kita kena ada sumbu X, sumbu Y dan asalan ataupun kita panggil origin. Okey. Kemudian kita masukkan skala. Okey, skala biasa diberi. Ini skala Ohm telah beri. Kalau dia tak beri, okey, pelajar buat sendirilah. Janji bersesuaian. Okey, graf tu boleh graf fungsi kubik tu boleh memenuhi graf kertas graf. Jadi bersesuaianlah. Jadi oleh kerana skala telah diberi, kita tengok skala dia. Paksi X 2 cm 1 unit. Maksudnya ini 2 cm, kita buat 1 unit. 1, 2, 3 dan 4 seterusnya. Kalau yang belah kiri, ingat negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okey, kita tengok skala bagi paksi Y. Paksi Y 2 cm 5 unit. Okey, 2 cm 5 unit. Masuk sini 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Tapi kita tengoklah Y yang tertinggi berapa dalam table, dalam jadual nilai. 39. Ada lagi tak yang tinggi? Yang paling tinggi 39. Jadi kita naikkan lagi lah. 25, 30, 35, 40. Cukup lah sebab yang paling tinggi ialah 39. Okey, kemudian kita tengok yang paling rendah daripada table, daripada jadual nilai. Yang paling rendah ialah negatif 15. Jadi kalau negatif 15, maksudnya okey, yang bawah ni mesti negatif ya. Negatif 5, negatif 10, negatif 15. Cukup sampai sini. Okey, jadi bila graf kita dah lengkap, dah ada sumbu X, dah ada sumbu Y, dah ada asalan, origin. Okey, kita masukkan jadual nilai, titik-titik dalam jadual nilai ke dalam graf. Okey, baik, kita tengok titik atau koordinat dalam jadual nilai. Negatif 3, 39. Okey, kita masukkan negatif 3, ini negatif 3, 39. Okey, mana? Negatif 3, 39. 39. 39 ni sebab ini 35. 35, 36, 37, 38, 39 di sini. Okey. Sebab sini 35. Ingat ya, 35, 36, dua kotak yang kecil. 37, 38, 39, 40. Jadi 39 di sinilah. Okey, next. Negatif 2, 20. Negatif 2, 20. Ini mudahlah. Okey, tepat.
Negatif 2, 20. Next, negatif 1, 13. Okey, negatif 1, 13. Negatif 1 ni 5, 10. Okey, 2 kotak 11, 12, 13. 13 yang sini. Okey, kita pangkahkan macam tu. Kemudian 0, 12. 0, 12. 10 sebelah 12. Ini sebenarnya ialah dia punya titik belok. Okey, dia nak belok. Okey, ini titik belok. Maksudnya pada saat ini berlakulah perubahan kecekungan graf. Okey. Kemudian 1, 11. 1, 11. 10, 11. Okey. Kemudian 2, 11. 2, 11. Okey, 2, 11. Dan yang terakhir 3, negatif 15. 3, negatif 15 bawah. Yang ni. Okey. Dan bila dah siap, okey, pelajar tak boleh guna pembaris, guna freehand, guna tangan ataupun beli yang fleksibel ruler tu. Itu pun boleh. Tapi bagi pelajar yang biasa dia guna tangan sajalah. Maksudnya titik ni, 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 dia sambung lengkung tu dengan tangan. Okey, sekarang Om cuba sambung dengan tangan. Okey, kita mula dengan titik ni dulu. Turun. Okey. Kemudian dia melalui titik belok. Okey, kemudian dia turun. Ada kesilapan ke di sini? Okey, kita cek balik yang 2 ni. Takut nilai 2 ni masukkan salah. Okey, kita tengok balik 2. Adakah 2, 11? Okey. Di sini silap. Silap guna kalkulator tadi. Jadi kita balik semula. 12 tolak 2 kuasa 3. Okey, 12 tolak 2 kuasa 3. Jadi jawapannya ialah 4. Okey, di sini silap. Okey, jadi jawapan di sini ialah sebenarnya 4. Jadi 2 ialah 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 di sini. Sebab itu Om nampak bahawa ini titik yang salah diplotkan. Bermula daripada jadual nilai. Sebab itu kalau pelajar yang dah tahu bentuk ni seperti ini, dia tahu yang ini adalah titik ni diplotkan silap. Sebab itu Om kena terangkan bentuk-bentuk dia. Bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni. Dan banyak bentuk lagi sebenarnya. Kalau peringkat yang lebih tinggi, banyak lagi bentuk. Jadi kita teruskan. Okey, kita sambung. Dan kita turun. Inilah graf dia. Graf bagi fungsi kubik. Jadi kalau kita lihat bentuk dia, bentuk yang mana? Bentuk 1 ke, bentuk 2 ke, bentuk 3 ke, bentuk 4? Bentuk 3. Kenapa dapat bentuk yang macam ni? Bentuk 2. Kenapa dapat yang bentuk yang 2 ni? Sebab kita tengok kuasa pemboleh ubah tertinggi X kuasa 3 ni, depan dia koefisien dia negatif. Okey, kalau negatif dia dapat bentuk yang macam ni. Okey, kalau yang X kuasa 3 ni koefisien dia depan dia perkali dia positif, dia akan dapat bentuk yang macam ni. Okey, dan dia macam-macam lagi. Jadi inilah dia graf fungsi kubik. Dan sebelum kita rasa bahawa benda ini dah lengkap, sebelumnya belum lengkap lagi, kita namakan dulu graf ni. Okey, kita namakan, apakah nama graf ni? Okey, nama graf ni ialah Y sama dengan 12 tolak X kuasa 3. Jadi kita tulis Y sama dengan 12 tolak X kuasa 3. Jadi inilah cara-cara untuk kita melukis graf fungsi kubik. Baik, Om imbas kembali. Mula-mula buat jadual nilai. Okey, bila jadual nilai dah siap, okey, dekat kata graf kita kena bina paksi X, paksi Y dan asalan. Kemudian kita kena masukkan skala dia. Okey, skala biasanya diberi. Apabila dah siap, okey, langkah yang ketiga kita masukkan koordinat ataupun titik-titik dalam jadual nilai ke dalam graf. Okey, maksudnya kita plot. Okey, kita plot.
Bila dah plot, kita sambungkan titik-titik itu dengan satu lengkung yang licin, yang cantik lah. Okey. Bila dah sambung, kita namakan fungsi itu, okey apa? Y12 tolak X kuasa 3. Bila dah tulis, barulah graf kalian semua telah lengkap. Baik. Itu saja PDPC kita hari ini, iaitu melukis graf bagi fungsi kubik. Dan ingat fungsi kubik ialah satu fungsi yang kuasa pemboleh ubah tertinggi bagi X ialah 3. Dan bentuk graf dia satu graf, okey, yang melalui satu titik belok. Ini titik belok. Kalau orang tanya apa itu titik belok? Titik belok ialah satu titik di mana berlakunya perubahan kecekungan graf. Okey. Jadi kalau kita tengok ni sampai sini, okey, sampai kemudian dia ubah cengkung. Ini kalau kita tengok dia concave down, kemudian dia concave up. Okey, dekat sini kita panggil titik belok. Tapi titik belok yang pegun. Okey, tak perlu tahu dululah kenapa Om kata titik belok pegun. Cukup tahu bahawa bentuk graf bagi fungsi kubik melalui satu titik belok. Dan kalau orang tanya apa itu titik belok ialah titik di mana berlakunya perubahan kecekungan graf. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.